Teladani akhlaknya, ahli keluarganya, para sahabat dan para penolong agama Allah di muka bumi ini sehinggalah ke hari akhirat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Muhyiddin kerana sudi menjemput saya pada pagi ini. Yang saya hormati barisan AJK, Datuk pakai dulu dulu. barisan AJK, Datuk Tuan Haji Yusof dan muslimin dan muslimat sekalian. InsyaAllah pada pagi ini saya hanya berkongsi ataupun berceloteh sementara cerah tanah sekejap lagi. Jadi saya mohonlah kepada semua muslimin muslimat untuk sama-sama ambil manfaat daripada perkongsian saya pada pagi ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita pada hari ini kita adalah kebanjiran idola, namun kita ketadusan teladan. Saya pasti kita semua kalau kita tanya pada hari ini, masing-masing kita ini ada idola masing-masing. Mungkin kita mengidolakan ulama, ustaz, selebriti, pemain bola, ahli politik dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok pada hari ini juga keadaan yang sangat-sangat merisaukan kita, iaitu kita tengok ada pertelingkahan, perpecahan dan pelbagai lagi perkara-perkara yang agak merisaukan kita semua. Adakah keadaan ini hanya sekadar pada emosi kita sahaja? Jadi jawapannya adalah tidak, tuan-tuan. Jadi sudahkah kita semua ini peringkat, kalau kata di sini peringkat ahli Korea Surah Al-Rayyan ataupun PPM Lara ini ada cara ataupun tindakan yang sesuai untuk kita menyelesaikan ataupun apa yang kita ingin lakukan. Jadi kita ini manusia secara fitrahnya, tuan-tuan, sangat memerlukan seseorang yang kita ikuti ataupun yang kita teladani, seperti mana kisah Qabil yang meniru seekor burung gagak, yang mana burung gagak tersebut telah menggali tanah. Jadi di situlah Qabil mendapat mendapat panduan bagaimana untuk mengebumikan saudaranya Habil yang telah dibunuhnya sendiri. Jadi peristiwa tersebut telah dirakam di dalam surah Al-Ma'idah ayat 30 sehingga 31, tuan-tuan. Jadi individu ataupun orang yang mesti kita teladani, saya nak ceritanya pada pagi ini adalah baginda Nabi SAW. Kalau kata kita ada mengidolakan ahli politik, individu, ulama dan sebagainya, tetapi dia masih lagi mempunyai kekurangan daripada akhlak yang perlu kita teladani. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya ambil satu akhlak baginda Nabi SAW yang mesti kita contohi dan yang kita teladani, iaitu menyeru kepada kebaikan, al-amru bil ma'ruf. Jadi perkataan ma'ruf ini, tuan-tuan, diambil daripada perkataan uruf, bermaksud
Ianya menjadi satu kelaziman, menjadi semula jadi yang baik menurut manusia. Namun tidak semua yang baik, perkara yang baik yang menjadi adat manusia adalah baik. Sebagai contoh, para musyrikin Mekah yang mempertahankan adat nenek moyang mereka yang menyembah berhala, ianya tidak boleh dianggap sebagai satu yang makruf, satu yang baik, tuan-tuan. Jadi al-amru bil ma'ruf, menyuruh manusia kepada kebaikan, ialah akhlak yang baik, kerana kemungkaran itu menyempitkan dan menghilangkan ketenangan jiwa. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, jadi kalau kita tengok balik di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis, banyak disebut perkataan amal ma'ruf. Jadi penekanan amal ma'ruf di dalam Al-Quran sebagai contoh, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa la takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahum bil bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Mereka lah orang yang beruntung, dan janganlah kamu menyerupai orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang ketenangan yang jelas kepada mereka. Itulah orang yang mendapat seksa yang berat. Jadi saya nak tanya tuan-tuan, senang ke susah kita nak ajak orang ke arah kebaikan? Saya rasa lebih senang berbanding kita nak mencegah orang yang telah melakukan kemungkaran. Betul tak tuan-tuan? Namun kita kena ingat, kita nak ajak orang ke arah kebaikan dengan cara yang hikmah. Kalau kata silap cara, kita nak ajak orang kepada kebaikan tetapi caranya salah, kita telah buat satu lagi kerosakan. Dengan cara tak betul, dengan pendekatan yang salah, kita telah renggang. Maksudnya kita telah membuatkan orang itu dengan kita berjauhan dan sebagainya. Jadi di sini kita perlu tahu cara-cara ataupun rukun-rukun untuk melaksanakan amal ma'ruf. Sebagai contoh, sebelum ini saya sebagai penguatkuasa nak mencegah kemungkaran. Maksudnya bila kita terima call aduan, ada kesalahan apa Seksyen 27. Jadi kita minta maklumat daripada pengadu itu, maksudnya maklumat A lah. Tak nak saya rasa-rasa lelaki tersebut naik pagi tadi, tapi dia hubungi saya pukul 10 malam. Tapi tak pastilah lelaki itu tak keluar pergi surau ke, pergi kedai mamak dan sebagainya. Jadi maklumat itu biarlah tepat. Maklumat A, barulah kita ni sebagai penguatkuasa agama untuk pergi ke lokasi untuk buat pemeriksaan. Kalau kata pemeriksaan itu dibuat jam pukul 2-3 pagi, anda kata berlaku di sini, saya ketuk pintu. Ketuk pintu bukan ketuk perlahan-lahan. Ketuk pintu untuk mengejutkan ataupun untuk mengarahkan orang yang disyahid itu buka pintu dan bagi kerjasama. Ada ketikanya bila kita ketuk yang sini, yang rumah jiran-jiran tu yang buka.
Jadi di situ saya rasa ketidakselesaan, maksudnya saya telah mengganggu hak jiran-jiran yang lain. Jadi saya ni nak mencegah kemungkaran, tapi dengan cara begitu saya rasa saya telah mengganggu hak-hak jiran yang lain. Dan di situ saya selalu menasihati tim saya supaya lebih cermat, lebih berhati-hati dalam kita melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Jadi seterusnya rukun-rukun melaksanakan amal ma'ruf. Pertamanya kita mesti tahu apa yang kita hendak sampaikan. Yang pertama, kita kena tahu apa yang kita nak sampaikan. Dan yang keduanya, kita kena mengetahui keadaan orang yang kita hendak disampaikan. Macam mana? Mungkin dia dah romo, mungkin kita tak kenal dia, mungkin dia pelajar sekolah dan sebagainya. Dan yang ketiganya, rukun untuk melaksanakan amal ma'ruf, mengetahui cara penyampaian. Bagaimana cara penyampaiannya? Jadi, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita dalam kita mesti melalui proses pembelajaran juga untuk kita melaksanakan amal ma'ruf ini, tuan-tuan. Jadi pertamanya kita mesti melakukan nasihat dengan yang kita selalu sebut nasihat dengan teguran. Bagaimana kalau kata yang pertamanya menggunakan tangan, kalau kata kami ini sebagai penguasa agama, saya akan cegah dengan tangan, iaitu dengan kuasa yang saya ada. Kalau kata saya terima call, aduan dan sebagainya, saya tak mengambil berat ataupun saya mengabaikan aduan ataupun apa yang disampaikan oleh pengadu, itu adalah tak bolehlah. Kalau kata nanti mati siasat, malaikat ketuk, tak adalah mata kebir-kebir lah. Jadi pertamanya langkah pencegahan melalui penguasaan. Andai kata dianya seorang hakim, dia menjatuhkan hukuman tersebut dengan seadil-adilnya. Dan yang kedua, melalui lidah. Jadi kalau kita tengok hari ini, bagaimana ibu bapa menegur dan menasihati anak-anak dengan bahasa kasih sayang serta menyampaikan pendekatan yang terbaik yang memberi kesan kepada hati. Maksudnya di sini kalau kata kita suruh anak kita untuk solat, mesti dengan hati dan mesti berulang-ulang kali. Kalau kata anak kita tidak menutup aurat, jadi kita akan nasihat dia dengan kata-kata kasih sayang dan juga mesti berulang-ulang kali. Dan seterusnya mendoakan seseorang yang kita tidak kenali. Kadang-kadang kalau kata ada tetamu yang datang ke kawasan sini, kita pun tak kenal. Jadi bagaimana kita nak tegur? Andai kata dia tidak menutup aurat ataupun dia datang ke kawasan ini dan masuk sebuah rumah di sini yang pastinya dalam rekod komuniti ianya adalah rumah lelaki ataupun rumah perempuan yang tinggal seorang. Tiba-tiba datang individu lain masuk. Jadi bagaimana kita nak nasihat individu tersebut? Kita
pun tak mengenali. Jadi seboleh-bolehnya teguran itu tidak memudaratkan atau memalukan. Maka kita berdoalah kepada Allah agar si pelaku tersebut ataupun orang yang kita syak melakukan kemungkaran itu diberikan hidayah. Dan sebagai contoh, kisah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setelah kewafatan baginda Nabi SAW, ramai di kalangan orang Islam telah berpaling tada, meskipun dalam kesedihan menangisi pergian baginda Nabi. Abu Bakar As-Siddiq yang baru ketika itu dipertanggungjawabkan sebagai Ketua Amirul Mukminin berhadapan apa dia isu yang berlaku setelah kewafatan baginda Nabi. Jadi keengganan sebahagian kaum muslim untuk membayar zakat, satu. Yang keduanya, kemunculan nabi-nabi palsu serta meningkatnya bilangan orang-orang murtad susulan kewafatan baginda Nabi SAW. Selain itu juga kewafatan para penghafal Al-Quran untuk mengancam pengakalan lafaz-lafaz Al-Quran. Jadi di sini sebagai khalifah Abu Bakar As-Siddiq berusaha untuk memulihkan akidah orang Islam. Dari sudut akidah, pertamanya dengan membukukan Al-Quran agar generasi akan datang dapat mewarisi pembacaan dan penghayatan Al-Quran seperti generasi sahabat dan juga generasi at-tabi'in. Walaupun pada peringkat awalnya Abu Bakar As-Siddiq berasa ragu-ragu untuk membukukan Al-Quran kerana baginda Nabi SAW tidak melakukan sewaktu hayat baginda. Namun setelah Abu Bakar As-Siddiq berbincang, bermesyuarat dengan para sahabat yang lain, maka telah memutuskan supaya naskah Al-Quran dikumpulkan dan dihimpunkan dalam sebuah buku supaya menjadi satu panduan untuk masyarakat Islam di kemudian hari. Dan seterusnya para sahabat juga memutuskan untuk memerangi golongan-golongan orang-orang yang murtad, orang yang enggan membayar zakat, golongan-golongan nabi palsu, bagi menyekat kerosakan, kemungkaran yang sedang disemarakkan. Jadi di bawah pimpinan Abu Bakar As-Siddiq, kumpulan-kumpulan pemberontak berjaya ditumpaskan dan akhirnya akidah umat Islam ketika itu berjaya dipulihkan. Apakah pengajaran yang kita boleh belajar daripada pencegahan kemungkaran dalam kisah Abu Bakar As-Siddiq ini, tuan-tuan? Jadi di sini menegah kemungkaran adalah berdasar kepada tahap kemampuan. Pertamanya dengan tangan yang kita dapat fahami, iaitu dengan kuasa, dengan authority. Yang keduanya melalui enforcement, melalui penguasaan, pengawalan, pembentulan, dan juga melalui perundangan. Sekiranya seseorang itu tidak mampu, maka dia boleh menggunakan cara yang kedua, iaitu dengan percakapan, dengan lidah, dengan nasihat, dengan cara perdebatan, dengan cara teguran secara berdiplomasi serta bijaksana dan sebagainya.
Jadi sekiranya kita tidak berkeupayaan juga untuk menyuarakan teguran terhadap sesuatu kemungkaran ataupun kemaksiatan, maka cukuplah dengan iman ataupun dengan hati, iaitu kita benci perbuatan mungkar, perbuatan salah, dan kita mendoakan agar hidayah kepada pelakunya. Jadi di sini Abu Bakar As-Siddiq mempunyai kuasa sebagai ketua Amir Mukminin selepas kewafatan baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, menegah kemungkaran diri merupakan fardu ain. Menegah kemungkaran diri adalah fardu ain. Manakala menegah kemungkaran orang lain, terutamanya ketika berada di khalayak ramai, ianya adalah bersifat fardu kifayah. Jadi saya ambil satu lagi kisah bagaimana Nabi mencegah kemungkaran. Haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Sufyan qala qultu li Amri ya Aba Muhammad sami'ta Jabir bin Abdullah yaqulu marra rajulun bisihami fil masjid faqala lahu Rasulullah. Jadi telah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, Sufyan mengatakan, aku bertanya kepada Amru, wahai Abu Muhammad, adakah engkau mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan, ada seorang lelaki dengan membawa anak panah di masjid, lantas Rasulullah SAW menegur orang itu, tutuplah anak panahnya. Lantas Amru menjawab, ya benar. Jadi di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana baginda Nabi SAW melihat sesuatu yang boleh memberi kemudaratan kepada orang lain, seperti anak panah terbuka dan dikhawatiri membahayakan sesiapa yang menghadiri ke masjid maupun orang yang melakukan solat di sebelahnya. Jadi di sini mudah difahami bahawa menjadi tanggungjawab seorang Muslim apabila terlihat sesuatu yang boleh membahayakan diri dan orang lain, maka hendaklah mengelakkan perkara itu. Seperti membuat sesuatu yang boleh membahayakan orang lain, yang lalu lalang di jalanan, mengelak daripada menyebarkan penyakit yang berjangkit, seperti penyakit mata, ataupun memandu kenderaan secara melulu, secara tidak berhati-hati, kerana dengan memandu secara melulu ini maksudnya boleh membahayakan orang lain. Jadi tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim perlu menegur kesalahan-kesalahan yang dilakukan maksudnya di individu yang lain. Selain itu, daripada kemudaratan, seorang Muslim itu juga bertanggungjawab untuk menjauhi kemungkaran diri sendiri, iaitu menjauhi daripada menzalimi orang lain, sama ada melalui perbuatan ataupun dengan kata-kata. Seorang Muslim yang baik, tuan-tuan, akan berfikir sebelum berkata-kata dan bertindak.
Hal ini membawa maksud seseorang itu menegah kemungkaran dalam dirinya sendiri sebelum dia menegur orang lain. Menilai diri dalam usaha menegah kemungkaran ialah salah satu proses jihad dalam diri. Tuan-tuan yang saya hormati, kaedah kita untuk menegur kemungkaran. Pertamanya, kita menegah kemungkaran bukanlah semestinya dengan kekerasan. Kadang-kadang tu bila kita saya turun ke lapangan, ada setengah keadaan tu penduduk telah belasah awal lagi. Dia ada pada kita, ada kes. Bila kita pergi ke lokasi, yang lelaki tu dah lebam sini, bengkak sini, maksudnya dia menegur kemungkaran dengan kekerasan. Dia dah bagi dah kayu 2-3 pada pasangan tersebut. Menegah kemungkaran bukanlah semestinya dengan kekerasan, tetapi melalui cara yang berhikmah. Sebagaimana pepatah Melayu, titik air lama kelamaan menjadi lekuk. Maksudnya boleh melekupkan batu. Dan yang keduanya, untuk menasihati seseorang memerlukan cara, memerlukan strategi yang betul. Kita tak boleh nak jurkah, tak boleh nak menggunakan perkataan yang kasar, yang keras, menjurkah seseorang yang kita tidak kenali semata-mata untuk menegur tentang cara pemakaian sebagai contoh, atau tidak betul, bukanlah satu cara yang beradab. Anda kata kita nampak individu pakai seluar pendek, kita tak kenal pun, ataupun kita nampak perempuan tidak menutup aurat, jadi kita tak kenal. Jadi caranya kita tak boleh melulu untuk kita tegur. Maksudnya kita kena beradab, kena sopan, tak boleh kita nak jurkah dan sebagainya. Begitu juga dalam menegur anak yang sudah remaja, perlu dimulai dengan bersahabat dengannya, kemudian memberi nasihat yang membina, yang boleh si anak berfikir tentang akibat pilihan dan juga tindak tanduknya. Begitu juga dengan saudara sesama Islam, sekiranya mempunyai keperluan untuk ditegur, maka melalui cara diplomasi dengan hikmah dan juga tidak menimbulkan keaiban. Banyaklah dalam Al-Quran yang disebut, man ra'a, ini hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika at'aful iman. Sesiapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangan. Sekiranya dia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan sekiranya dia tidak mampu juga, maka dari hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Maksudnya di sini dalam kita untuk melakukan menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, kita lakukan mengikut kemampuan kita. Anda kata di dalam komuniti ada suami isteri bertengkar dan sebagainya, maka kita sebagai jiran pergi jumpa apa masalahnya, apa isunya, kita nasihat mengikut kemampuan kita. Andai kata kita tak tahu, kita cadangkan kepada pasangan tersebut, pergilah ke
kejawi sebagai contoh untuk mendapatkan khidmat dunia cara, ataupun pergi ke mahkamah, ataupun ada masalah kewangan boleh pergi ke pusat zakat dan sebagainya. Kita nasihat mengikut kemampuan kita. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan sifat orang yang beriman dan beramal soleh ialah mereka yang saling berpesan dengan kebenaran, iaitu ajaran Islam yang benar, serta saling berpesan dengan kesabaran dan mentaati suruhan Allah dan mematuhi larangannya. Sebagaimana di dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kesabaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Dan menegah kemungkaran bukanlah bermaksud dengan kekerasan, namun pendekatan yang penuh berhikmah dan bijaksana. Tuan-tuan yang saya hormati, jadi bila kita sebut akhlak yang baik, seperti amal ma'ruf nahi munkar, semestinya dia ada kelebihan. Kelebihan amal ma'ruf pertamanya menjadi kita ni orang yang soleh dan musleh, iaitu kita telah berbuat amal soleh dan menjadi ejen kepada kebaikan. Jadi orang musleh yang menjadi penyebab orang lain berbuat baik akan mendapat ganjaran sama seperti orang yang membuat kebajikan tanpa sedikit pun mengurangkan orang yang berbuat baik. Seperti sabda Rasulullah SAW, inna dalla 'alal khairil kafa'ilihi. Orang yang membawa kepada kebaikan ialah seperti orang yang membuat kebaikan itu sendiri. Orang yang menyuruh kepada kebaikan menyambung apa yang dibawa oleh para nabi serta memenuhi tanggungjawab sebagai khalifah Allah di muka bumi ini dengan menyebarkan keadilan dan berlaku ihsan kepada makhluk lain. Seterusnya kelebihan amal ma'ruf yang keduanya menjadi umat yang terbaik untuk manusia, sebagaimana disebut di dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khairum ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah walau amanah manahlul kitab bilakan khairal lahum minhum mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu ialah umat yang terbaik untuk dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka ialah orang-orang yang fasik. Dan yang ketiganya, kelebihan amal ma'ruf menjadi penyebab kepada mendapat kemenangan di dunia dan juga di akhirat. Seperti mana disebut di dalam surah Al-Hujjaj, dalam surah Al-Hajj ayat 40 hingga 41, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Orang yang jika kami diteguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, nescaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat
ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan munkar, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali segala urusan. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sebagai contoh, kita ambil di sini satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, menjaga adab di tepi jalan. Jadi maksudnya lepak di tepi jalan ataupun di atas panggil apa, kaki-kaki lima dan sebagainya. Benda ini bukan benda baru. Ianya telah berlaku semenjak zaman baginda Nabi SAW. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW, iyyakum wa julusa fil turuqati, kamu semua harus menghindari duduk di atas jalan, duduk di tepi-tepi jalan. Qalu ya Rasulullah ma lana buddun min majalisina. Mereka berkata, wahai Rasulullah, tanpa tempat ataupun tanpa jalan-jalan ini kami tidak dapat berbuat. Maka Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, fa idza abaitum illa majlisa fa'tu tariqa haqquhu. Maka Rasulullah SAW, jika kamu tetap juga mengendahkan ataupun larangan berbuat di atas jalan-jalan, maka berilah hak jalan. Qalu wa ma haqquhu. Maka ditanya, apakah hak itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW bersabda, ghaddul basar, menjaga pandangan mata, wa kaful adha, menjaga diri daripada menyakiti, wa raddus salam, menjawab salam, wal amru bil ma'ruf, dan menyuruh kepada kebaikan, wa nahyul anil munkar, dan serta mencegah kemungkaran. Jadi di sini pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ini, jaga adab di tepi jalan. Rasulullah SAW sangat-sangat menitik beratkan setiap perkara ma'ruf, sehinggalah dalam adab menjaga jalan juga ditekankan oleh baginda Nabi SAW. Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi sememangnya telah menjadi tugas baginda untuk menyampaikan dan menyebarkan wahyu, dan setiap wahyu yang turun merupakan suatu kemakrufan yang perlu diamalkan. Adapun makruf yang tertinggi adalah mengajak manusia kepada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai penghujungnya, moga-moga apa yang saya kongsikan bersama tuan-tuan boleh kita sampaikan kepada komuniti ataupun pada orang lain. Apa yang saya kongsikan pada hari ini bermanfaat. Apa yang lemah itu daripada saya, dan apa yang kurang itu daripada saya, apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya rasa setakat itu dulu yang saya dapat kongsikan pada tuan-tuan. Jadi saya tutuplah majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.